Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Mannan, daripada Al-Wahhab, kita menyambung bacaan syarah kepada Hisnul Muslim. Kita masuk pada muka surat 158. Perkara yang ke-63, kata penulis, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annaka al-wahidul ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Terjemahan dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, kerana sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha tunggal, maha esa, yang menjadi sandaran semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini dalam riwayat An-Nasa'i, Imam Nasa'i dan selain daripada Imam Nasa'i. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini di antara doa yang penulis himpun pada kita, yang Nabi pilih untuk baca. Dalam salat pun Nabi pilih untuk baca. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Mihjan bin Adra'i. Sabda Nabi, penulis nak bagi kita lihat pada perkataan-perkataan yang dia rasa penting untuk dibincangkan, iaitu pada perkataan bi'annaka, huruf ba, bi'annaka, ba bagi di bawah itu, dikatakan tersebut adalah ba sababiyah, yang artinya yang dengan sebab bahawa engkau maha tunggal. Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi'annaka al-wahidus ahadus samadu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ya Allah, dengan sebab engkau bersifat dengan al-wahidul ahadu as-samadu, iaitu merujuk kepada Allah bersifat dengan tunggal, Allah bersifat dengan maha tunggal, esa, tidak ada sekutu baginya. Allah bersifat dengan tunggal, tidak ada yang mendahului Tuhan dan mengakhiri Tuhan. Dia adalah al-wahidul ahadu, dia tunggal dan dia menunggal. As-samadu, Allah bersifat dengan as-samad, iaitu sandaran bagi segala makhluk. Karena ini menjadi sifat-sifat keesaan Tuhan, dan Allah sahajalah as-samadu, maka diletakkan kalimah di depan itu, kalimah permohonan. Allahumma inni as'aluka. Tengok ikhwan, keunikan dia ialah bahawa doa ini bukan daripada kita.
Doa ini daripada Tuhan. Tuhan yang ajak kita baca doa. Tuhan yang susun kalimah kat kita. Dan Tuhan ajak kita nak minta apa. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku minta kepada engkau, ya Allah, engkau, ya Allah, wahai Allah, bi'annaka al-wahidu, dengan sebab sesungguhnya engkau, al-wahidu al-ahadu, engkau yang tunggal dan engkau yang menunggal, maha tunggal, as-samadu, engkaulah yang menjadi tempat tumpuan, tempat pengharapan, permohonan, as-samadu. Memohon kepada Allah kerana hanya Allah lah tempat memohon. Kata penulis, sabda Nabi, al-wahidul ahadu, tidak ada bedanya antara tunggal dan esa, yakni tunggal yang tidak memiliki tandingan. Lafaz itu tidak ditetapkan untuk penyebutan terhadap seseorang secara mutlak, melainkan hanya kepada Allah. Sebab Allah yang maha sempurna di setiap sifat dan perbuatannya. Al-wahidul ahadu, Tuhan yang wahid, yang ahad, yang maha esa, maha tunggal. Al-wahidul ahad, nak bagi tahu kata la syarika lahu, langsung tidak ada syirik bagi Allah pada zat dia. Seumpama sekutu-sekutu yang mereka ambil itu untuk mereka sembah, mereka ibadahi, mereka memuja, mereka meminta. Namun sekutu-sekutu itu, kata Allah, langsung tidak memiliki sifat suci yang Allah miliki. Kerana Allah lah sahaja yang memiliki dengan sifat al-wahidul ahadu as-samadu. Daripada awal lagi, Allahumma inni as'aluka, ini taukid, as'aluka lagi satu, bi'annaka lagi satu, al-wahidul ahadu as-samadu. Kesemuanya kalimah-kalimah penguat. Yang depan menguatkan yang belakang, menguatkan yang depan, yang belakang menguatkan yang kedua, yang keempat menguatkan yang ketiga. Daripada jumlah khabariyah ayat, daripada jumlah keseluruhan ayat, kesemuanya mempunyai penguat kata-kata, penguat kata-kata. Allahumma, ya Allah, kita terjemah ya Allah lah, maksud dia Allahumma. Allahumma dengan makna kata wahai yang kami ibadahi, wahai sesembahan kami, dengan makna al-ma'lu, yang disembah. Allahumma, wahai zat yang kami sembah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku sendiri ya Allah, bawa diri aku minta pada engkau, ya Allah, wahai Allah, wahai sesembahan aku, wahai Tuhan yang aku sembah, bi'annaka, dengan sebab sesungguhnya engkau ya Allah, al-wahidu al-ahadu as-samadu, engkaulah yang bersifat dengan esa, tunggal, dan engkaulah tempat dituju segala tumpuan, segala hajat, segala sandaran. Kata penulis, kalimah ini menunjukkan tidak ada tandingan, tidak ada tandingan, tidak ada sandingan pada Allah. Sabda Nabi, As-Samad, dialah yang menjadi sandaran di dalam semua keperluan. Maksudnya, dialah yang dituju kerana wujudnya yang maha mampu untuk merealisasikan segala keperluan. As-Samadu, Allah lah tempat yang dipohon. Walaupun mereka panggil Allah dengan macam-macam nama yang mereka bagi, tapi hakikatnya mereka akan kata mereka memohon kepada Allah, kerana dialah satu-satunya tempat kita sandak dan memberi. Zujaj rahimahullah menjelaskan As-Samad adalah penghulu yang kepadanya lah segala bentuk kekuasaan berpusat, sehingga tidak ada penghulu lagi di atasnya. Dan ada sebahagian menyatakan
As-Samad bermakna dia tidak perlu kepada seseorang pun. Sebaliknya, setiap sesuatu itu perlu kepadanya. Ada yang berpendapat As-Samad yang tidak memiliki lambung. Lambung maksudnya apa? Yang tidak memiliki tempat untuk bersandar. Dia tak perlu sandar ke mana-mana. Asy-Sya'bi rahimahullah bertutur, dia yang tidak mengonsumsi makanan, apa? Mengonsumsi. Consume. Apa? Badan kita makan. Itu sudah rasa macam tahu. Dan tidak pula minuman. Artinya Tuhan tidak perlu apa-apa. Jadi Asy-Sya'bi kata As-Samad bermakna Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Jadi dipakai kalimah-kalimah yang cukup unik. Kalimah-kalimah menunjukkan Tuhan itu tidak berhajat pada siapa-siapa. Dan kalimah-kalimah menunjukkan sesuatu itulah yang berhajat kepada Tuhan. Kalimah-kalimah yang menunjukkan keesaan, ketunggalan, kesucian, kekudusan Tuhan. Langsung tidak ada sesuatu yang menyerupai Tuhan. Diulang kalimah-kalimah sebesar ini, kemudian sabda Nabi, Allazi lam yalid wa lam yulad, yakni tidak memiliki anak, orang tua dan isteri. Dan sabda Nabi kufuan, yakni yang sama, yang sepadan dan sederjat, pun tidak ada, dinafikan sesungguhnya. Apakah hikmah daripada penyebutan sebesar ini, ikhwan? Untuk menyatakan sesuatu yang besar, antaghfirali dhunubi, dengan makna kata, keampunkanlah bagi aku dosa-dosa aku. Itu dia. Diseru Tuhan, dipuja Tuhan, diagung Tuhan, diakui bahawa dialah As-Samad, tempat meminta, memohon, tak ada tempat lain lagi. Allazi lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak ada anak dan tidak diperanakkan. So kalau Tuhan itu ada anak, kalau kita tak minta ke Tuhan, at least kita boleh pergi kepada anak dia. Kalau kita tak minta ke dia, at least dia ada bapa. Kita ada sumber lain selain daripada Tuhan. Maka dalam hal pengampunan ini dikatakan lam yalid wa lam yulad, ditutup segala sumber, melainkan hanya Tuhan saja boleh mengampun kita. Tidak ada. Tuhan tidak ada isteri yang kot kita boleh pakai jalan apa? Jalan lain lah. Minta payah sangat Tuhan nak pun guna bini dia, guna anak dia, guna pak dia. Ditutup semua pintu-pintu ini. Tidak ada. Lam yalid, langsung tidak ada. Dan bukan sekadar itu, langsung tidak ada kufuan. Kufu, benda-benda lain yang boleh kita guna, tidak ada. Tidak ada. Tuhan tidak pernah mewakilkan pada mana-mana makhluk dia wakil untuk mengampun sesama mereka. Tidak ada. Hanya kepada Allah lah dikatakan antaghfirali dhunubi. Jadi sebesar itulah doa dipohonkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tak apa, kita baca lagi. Sekali kita tengok kesimpulan dia. Kata penulis, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kerana bagimulah segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain engkau semata. Tiada sekutu bagimu, Zat yang maha memberi anugerah. Wahai pencipta langit dan bumi, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Zat yang maha hidup kekal, wahai Zat yang mengurus segala makhluk, sesungguhnya aku memohon syurga padamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka.
Ini dalam riwayat Abi Dawud dan selain daripada Abi Dawud. Dan hadis ini mempunyai jalur untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata penulis, pada perkataan-perkataan yang perlu kita beri penjelasan, Al-Mannan. Setelah disebut Allahumma inni as'aluka, itu sama dengan yang awal itu. Di sini ditambah perkataan bi anna lakal hamda. Jadi bi annakal wahidul ahadus samad. Betul? Sekarang bi anna lakal hamda. Itu juga sama sebagai penyebab kenapa permohonan itu diajukan pada Tuhan, bahawa sebagai sebab kerana bi'anna, dengan sesungguhnya, lakal hamdu, bagi engkaulah segala kepujian. Bagi engkaulah segala kepujian. Sama ada puji dengan secara makna ataupun puji secara lafaz, kesemuanya milik Tuhan. Perkataan-perkataan pujian yang layak diberikan pada Tuhan, ataupun kita tak puji Tuhan, segala sifat kepujian itu sememangnya milik Tuhan, walaupun Tuhan tak dipuji. Tuhan tak puji, siapa pun tak puji Tuhan, Tuhan memang terpuji. Tuhan menjadi terpuji bukan kerana sebab dipuji, kerana dia mempunyai sifat hamid, dia maha terpuji. Orang tak puji pun dia tetap terpuji. Dan kita ni boleh puji orang, dan kita ni boleh puji Tuhan, kerana Tuhanlah yang mengilhamkan kalimah puji itu pada kita. Punya hina kita ni, sampai kita tak tahu nak puji diri sendiri, kita tak tahu nak puji orang, jauh sekali kita nak tahu puji Tuhan. Kerana Allah itu memiliki sifat hamid, majid. Hamidun, majidun. Sifat yang sangat terpuji. Maka dia menurunkan dalam bentuk wahyu ataupun dalam bentuk ilham, masuk ke akal kita, menggunakan syariat dia, ajak kita pakai kalimah-kalimah untuk puji dia. Sememangnya bi'anna lakal hamda, sesungguhnya bagi engkaulah ya Allah segala puji. Yang kita boleh puji Tuhan ni pun kerana Tuhanlah yang mengizinkan, dia yang mengilhamkan kita puji. La ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Wahdaka sama dengan makna al-wahidul ahadu. La syarika lak. La syarika lak. Itu sama makna dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, sama dengan perkataan al-wahidul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad. Menafikan semua jenis syirik kepada Allah, sekutu bagi Allah. Bukan menafikan syirik, bahkan menafikan jenis syirik. Al-Mannan, penulis sebut Al-Mannan, yakni banyak memberi. Kata itu berasal daripada al-minnah, artinya an-ni'mah, pemberian tercela, adalah pemberian dari makhluk kerana mereka tidak memiliki apa-apa pun. Penyusun kitab As-Sahihah berkata, manna alaihi di sini artinya an'ama, yakni yang memberi nikmat. Al-Mannan adalah salah satu daripada nama Allah. Al-Mannan, dia merujuk kepada makna memberi sebelum meminta. Orang tak ada minta, dia bagi dah, maka dipanggil Mannan. Wahab, meminta dan dia bagi. Tapi Al-Mannan tak ada minta, dia bagi dah, dia tahu dia ni mau apa, maka Allah dipanggil Al-Mannan, Tuhan yang memberi sebelum hamba meminta.
Dan memanglah ikhwan, begitulah jenis pemberian Tuhan. Jenis sihat, jenis rezeki, jenis Islam, jenis iman. Tak dan kita minta, Tuhan dah sedia dah. Dia Al-Mannan. Ya badi'us samawati wal ard. Ya badi'us samawati wal ard. Kata penulis, yakni pembuat dan penciptanya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya badi'u, wahai Tuhan yang membuat sesuatu. Wahai Tuhan yang badi'u, mencipta. As-samawat, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Tapi dia cipta langit dan bumi secara badi'. Badi'. Dia tidak mengambil contoh daripada siapa-siapa. Dia tak pergi tanya orang, dia tak pergi tiru ciptaan orang, dia tak ambil plan dekat orang, dia tak ambil cadangan orang. Dia buat dengan dia sendiri dan jadi dengan sempurna. Maka itu dipanggil badi'. Daripada situlah datangnya bid'ah. Badi'u, membuat sesuatu tanpa contoh. Bid'ah, melakukan sesuatu tanpa ambil contoh. Kita kena melakukan ibadat dengan ambil contoh Nabi. Tiba-tiba kita buat bid'ah, bermakna kita nak buat ibadat tak mau ambil Nabi sebagai contoh. Itulah bid'ah. Kerana itu bid'ah tu keji. Maka Allah melakukan bid'ah. Ya badi'us samawati wal ard. Allah berbuat bid'ah dengan dia buat langit, dia buat bumi. Dia tak ambil contoh siapa. Dan Tuhan kalau pergi tiru orang, itu sifat kekurangan. Sifat sempurna dia badi'. Dia buat sesuatu tanpa perlu ada contoh. Namun kita dalam ibadat mesti mengambil contoh. Amai kat kita dalam ibadat, kita dah buat cegak. Kita tak mau ambil contoh Nabi. Kita nak guna kepala otak kita, kita nak guna apa tadi? Kuman. Kuman. K-U-M-A-N, kuman. Apa? K, kitab-kitab. Pasal apa buat lagu ni? Dalam kitab ada. Dalam kitab serba-serbi ada. Bukan kata ada, serba-serbi. Serba maknanya ada. Tapi orang ambil dalil. Orang ambil kitab. Kitab ada. Betul you, Ustaz. Ustaz keturunan ke-38 pula mai. Pelik manusia ni. Kita bawa sunnah Nabi kat dia. Sunnah yang kita bawa ni, sunnah orang yang dia kata keturunan 38. Itulah Tok Wan kawan tu lah punya sunnah. Dia lawan kita. Keturunan tu dia ambil. Dia ambil. Dan dia ambil dengan dia tak mau periksa apa-apa. Tak mau cek. Dan cek keturunan orang yang mengaku keturunan Nabi ni menjadi jenayah pula. Dianggap memalukan orang. Dianggap itu, dianggap ini. Bolehkah Nabi didik sahabat? Abdullah bin Abbas bertanya pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar lebih alim daripada bapa dia, Umar bin Al-Khattab. Dahsyat. Sahabat belajar dengan sahabat. Tak tahu main satu orang mengaku turunan Nabi, tak ada daurah, tak ada apa. Subhanallah. Pelik. Tapi sandak kat Nabi. Tengok. Dunia hari ini, ikhwan. Dunia hari ini. Seingat kita lah, ikhwan, cakap-cakap. Kita pun tak tahu pengalaman-pengalaman kita yang awal-awal dulu kita jumpa. Orang sebut kata orang ni daripada Ahlul Bait. Orang ni daripada Ahlul Bait. Cakap-cakap yang pernah kita tengok lah. Tu pun kita tak tahu confirm. Tapi kerana kita duduk, share-share kata, ni mereka ni daripada silsilah Ahlul Bait. Tengok muka mereka, kita tengok dia, satu benda ada pada mereka ni apa dia? Mereka tak suka profil. Itu saya yang kita tahu. Tapi kita nak confirm, yang kita tengok tu keluarga Nabi sungguh, tak berani. Pasal kita pun mulut acah mulut. Lepas tu, dia pun keturunan Nabi. Dia pun duduk di kawasan ni. Kita dengar cakap tu ya, kita tak berani nak tak berani nak pasal takut. Pasal Quran beritahu pada kita, siapa menyakiti Rasulullah, dia menyakiti Allah. Menyakiti Rasulullah, menyakiti keluarga dia. Isteri dia, anak dia, cucu dia, keturunan dia, Ahlul Bait.
Dan Quran sebut bahagian tu dalam Quran. Tentang keluarga Rasulullah ni wujud. Allah bersihkan mereka. Tapi takat-takat yang pernah kita tengok lah, itu pun di atas mulut orang yang lama mengaji lebih daripada kita, bila syekh-syekh sebut ini keturunan, kita tengok mereka ni langsung low profile. Tak ada lah nak pakai baju yang apa. Kita tengok selendang pun harga 300 naik ke atas. Takat pengalaman kita tengok dulu, tak ada lah gitu. Exactly macam mana Tok Wan ni. Exactly. Cara dia makan. Tak mau makan beridang. Masuk masjid masa orang tak nampak. Tak mau orang duk salam cium tangan. Dan bercakap dengan satu perkataan yang nasab tidak menyelamatkan kita di hari akhirat. Dengan perkataan tu. Berbeza pula yang kita tengok ni. Maka penulis bagi tahu pada kita, ikhwan. Ya badi'us samawati wal ard. Wahai pencipta langit dengan plural. As-samawat, berlapis-lapis. Dan yang menciptakan bumi. Ya zal jalali wal ikrami. Yakni pemilik kebesaran, kekuasaan, semua nikmat dan setiap kebaikan. Ya zal jalali wal ikram. Pemilik kebesaran dan pemilik kemuliaan. Dia yang empunya jalal, dia yang empunya ikram. Di akhir hadis tersebut, sesungguhnya dia telah menyuruh Allah dengan nama yang paling bagus. Tengok. Di akhir hadis itu, ini hadis daripada Anas bin Malik. Setelah disebut lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum, inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nari. Di sini yang anda tengok, tadi perkataan antaghfira li zunubi. Yani, inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Bahasa dia mungkin berbeza, tetapi maksud dia hampir sama. Hanya dengan pengampunan dosa lah syurga itu didapati. Hanya dengan dosa yang dicuci, ditebuslah neraka itu dapat dijauhi. Maka yang pertama itu sama dari segi makna, bukan lafaz. Makna dia mendekati. Yang ni minta syurga, minta lindung daripada neraka. Yang tu minta diampun segala dosa. Kerana Allah bersifat Ghafur, kerana dia bersifat Rahim. Kemudian kerana penulis tidak menyebut pada kita hal ini dengan panjang, maka dia sebut sebagai ringkasan. Dia kata dalam teks asal hadis ini, riwayat Abi Dawud ini disebut, siapa yang baca doa ni, termasuk doa yang awal tadi, Nabi kata sesungguhnya dia telah menyuruh Allah dengan namanya yang paling agung. Dia ulang sebut tu. Dia sebut Al-Mannan. Dia sebut Ya Badi'us Samawati wal Ard. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia sebut benda tu. Ya Allah, bi'annaka Al-Wahidul Ahadus Samad. Ini semua Nabi kata apa? Dia memanggil Allah dengan nama yang paling agung. Yang bila Allah diseru dengan nama itu, Allah akan mengkabulkannya. Dan apabila dipohonkan dengan nama itu, Allah akan memberinya. Tengok. Allah suka kita panggil dia dengan nama-nama yang macam ni. Jadi tak perlulah kita nak pergi cari yang lain-lain dah. Sebab ini adalah perkara yang paling Allah Ta'ala suka, nama-nama ni. At-Tibi berkata, hadis ini menunjukkan bahawa Allah memiliki nama yang paling agung, iaitu Ismul A'zam, yang apabila diseru dengan nama itu, Allah akan mengkabulkannya. Syaukani rahimahullahu ta'ala berkata, telah ada perbezaan pendapat tentang penentuan nama Allah yang paling agung. Kurang lebih ada sekitar 40 pendapat. 40 pendapat tentang
nak menetapkan nama Allah dalam banyak-banyak nama ni, nama mana yang paling agung yang duduk di tempat Ismul A'zam. Semua Al-Asma'ul Husna, tapi yang duduk nombor satu yang mana? Dia kata ada 40 pendapat para ulama tentang perkara ini, dan dia pun tak bermaksud nak cerita yang tu. Tapi dalam hadis yang kita baca ni, Nabi telah menyebut dia telah menyeru Allah dengan nama paling agung. Artinya yang inilah Al-Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini adalah nama yang cukup istimewa di sisi Allah. Nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Ar-Ghafur. Tapi sebutan-sebutan ini paling istimewa. Namun Syaukani kata ada lagi 40 pendapat ulama. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, nama yang paling kuat dari nama yang paling agung tersebut ditinjau daripada sanad adalah Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha illa huwal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibnu Hajar pula kata yang ni yang paling tinggi. Sebab ini dia menafikan kesyirikan, kesucian bagi Allah, mensabitkan sifat suci bagi Allah. Ini kata Imam Ibn Hajar. Jazari rahimahullah berpendapat, menurut aku nama Allah yang paling agung adalah La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ibn Qayyim dan lainnya juga telah menguatkan pendapat ini, iaitu nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Inilah nama yang paling tinggi. Ala kulli halnya ikhwan, dalam satu doa yang pendek ini telah dimuat, dihimpun secara padat nama-nama yang sangat dahsyat yang kita tak tahu. Kita mengaji baru kita tahu. Subhanallah. Tak apa, kita baca lagi sikit. Kata musannif, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu kerana sesungguhnya aku bersaksi bahawa Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain Engkau yang Maha Tunggal, lagi menjadi sandaran semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Buraidah bin Husayb Al-Aslami. So penulis kata hadis ini sama dengan hadis muka surat 63, dan dia tak menghuraikan apa-apa kerana huraian telah dibuat. Baik ikhwan, ini di antara perkara yang Nabi ajak kepada kita supaya kita memiliki lidahnya masin ketika memohon pada Allah. Allah ada doa yang mustajab, time yang mustajab, ada tempat yang mustajab, ada hari yang mustajab, ada kalimah-kalimah mustajab. Maka ini termasuk induk bagi segala kalimah-kalimah yang mustajab. Kalau berkaitan dengan masa, tak semua kita dapat masa tu. Kalau berkaitan dengan tempat, tak semua kita kadang-kadang dapat pergi tempat tu. Macam Mekah, Madinah, Al-Aqsa, ini semua tempat-tempat mustajab. Tetapi apabila berkaitan dengan kalimat yang mustajab, semua makhluk dapat. Semua orang dapat buat. Kalimah yang mustajab, dia tidak terikat dengan masa, dengan tempat. Dia sebut je kalimah tu, mustajab. Maka apa yang mustajab di sini, dan mustajabnya kalimah ni bukan biasa-biasa, bahkan dia duduk di tempat yang disebut dengan perkataan Ismul A'zam, nama yang paling tinggi, paling agung, paling mulia. Nama Allah kesemuanya agung dan mulia. Allah memiliki nama-nama yang agung. Sabbihisma rabbikal
a'la. Allah ini al-a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha mulia. Nama dia semua mulia-mulia. Tetapi Allah menurunkan kepada kita yang sangat mulia untuk kita pakai. Dan Tuhan tak sembunyi benda ni. Seperti sebahagian orang-orang sufi dan tarekat percaya, dia kata ada 1000 nama Tuhan dalam Taurat, ada 1000 nama Tuhan dalam Injil, ada 900 pula nama Tuhan duduk dalam suhuf. Lepas tu ada 99 nama Allah di dalam Quran dan Sunnah, dan ada satu nama Allah rahsia. Dan nama Allah ni beribu-ribu dia kata. Tidak. Dia kata satu tu, nama Tuhan yang satu tu Tuhan rahsia. Tidak, Tuhan tak rahsia. Nama dia yang dia nak bagi kita pakai ni, dia tak rahsiakan. Dia dedakkan. Maka Nabi kata orang ini, bila dia baca kalimah-kalimah tadi ni, dia Nabi kata telah panggil Allah dengan nama yang paling agung. Mana ada rahsia? Nama yang satu tu hanya para wali saja tahu. Wali pula. Tak ada rahsia. Tidak ada rahsia. Tak ada rahsia. Maka kita sepatutnya bila cucu Nabi ni mai tempat kita, benda paling banyak kita bertanya kepada dia adalah tentang sunnah Nabi. Dia sepatutnya boleh memberi penjelasan selama dia duduk di Malaysia ni, mana yang dhaif, mana yang palsu, mana yang sahih. Kalau itu berlaku, alhamdulillah. Tapi kalau itu tak berlaku, masa berakhir begitu saja, maka sangat mendukacitakan. Sangat mendukacitakan. Maka tidak ada sembunyi apa-apa pada nama Allah. Kerja kita, ikhwan, kita nak minta Allah Ta'ala ampun kita, antaghfira li zunubi. Yang ni pula nak minta Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Hadis yang ketiga pula disuruh kita pakai yang ni sebagai kepala doa. Lepas tu minta lah macam-macam. Dan kita puji Allah, selawat pada Nabi, kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta apa kita nak minta. Kita minta pada Allah. Kita panggil Allah, Ya Mannan, Ya Badi'us samawati wal ardi, Ya Zal Jalali wal Ikram. Minta pada Allah. Ini semua nama-nama yang sangat hebat. Ikhwan, benarkan saya kata sepatah dua. Kita ikhwan, dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, kita semayang ke, kita apa, kita zikir, ibadat yang kita lakukan itu, dia mesti menuju kepada keredaan Tuhan. Ibadat kita buat tu, ibadat tu mesti boleh bawa kita sampai kepada redha Allah. Kalau kita duk buat ibadat tu tak berjaya bawa kita kepada redha Allah, kita kena semak balik. Kerana bila sebut ibadat, kita ambil balik pelajaran kita yang lama-lama sebelum parlimen dibubarkan itu, ambil balik apa makna ibadat. Ibadat dia merujuk kepada suatu nama yang menghimpunkan suatu makna. Makna apa? Makna perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kecintaan dan keredaan kepada Allah. Sama ada jenis yang zahir ataupun jenis yang batin. Itu ibadat. Ibadat ni, ini ta'rif yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Ibadat, bila sebut ibadat, dia adalah perkataan-perkataan, merujuk apa yang kita pakai, perkataan-perkataan yang zahir dan yang batin, perbuatan-perbuatan yang zahir, ada juga perbuatan hati yang batin, yang semua perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin itu
membawa kita sampai kepada cinta dan redha Allah. Itu baru nama dia ibadat. So ibadat yang kita buat ni, nama semayang, nama puasa, nama apa saja, dia ada hala tuju dia. Kalau boleh saya kata, ibadat tu nama yang umum untuk banyak benda lah. Kita pakai ibadat, nampak? Sembahyang ibadat, puasa, zikir, mengaji, tutup aurat, ni semua ibadat. Ibadat, kita boleh umpamakan dia sebagai sebuah kenderaan. Kita adalah pembawa dia. Kita naik atas dia. Kita nak dengan kemampuan dia, kelajuan dia, keistimewaan dia, dia bawa kita kepada Tuhan. Dan satu benda kita kena faham. Bila kita sebut kenderaan, dia tak sama. Mercedes dengan BMW, Volvo, kan? Kalaulah puteri Diana pakai Volvo, dia tak mati hari tu. Apa Volvo apa life macam mana dia kata? Volvo apa Volvo for your life ke? Volvo ni apa life ah? Ini orang cakap lah kan. Saya kena saman mampu. Ini orang cakap. Mercedes, kelajuan dia lain macam, keistimewaan dia lain macam. Namun ikhwan, walaupun walaupun kenderaan itu hebat, tapi dia juga bergantung kepada kemampuan orang yang bawa. Kalau beli bagi kat saya BMW, ability nampak macam korang jalan tengah highway lah. Dan kalau saya turun BMW pun orang tak puas hati. Alamak. Macam kerapu. Orang tak puas hati. Tapi kalau turun BMW macam Ustaz Nan, orang nanti tengok, oh ya Allah Ustaz Nan. dia add apa? Dia add apa? Subhanallah. Jadi kelajuan kenderaan kita juga bergantung kepada pandangan mata kita, kemampuan kita. Kalaulah ibadat itu seperti kenderaan, maka laju mana ibadat kita boleh sampai pada Tuhan, kita juga penentu dia. Kerana kita pembawa. Maka orang dalam melakukan ibadat ni dibahagi pada 3 jenis. Kita tengok kita di mana, ikhwan. Termasuk doa-doa yang kita baca ni, ikhwan, dia adalah ibadat jenis mulut, zikrullah. Mampukah kita sebut nama Allah macam ni punya dahsyat nama Allah, bawa terus kalimat kita naik pada Tuhan? Mampukah? Dia juga bergantung kepada si penyebutnya. Kalimah tu tak ada masalah. Kenderaan tidak ada masalah. Katalah kalau kita beli Pro 2 sekalipun, tapi yang baru bukan second hand, juga tidak ada. Tak ada masalah. Tapi pasal apa? 8 jam baru sampai Taiping. Tak jam, bukan jam, tak jam. Daripada Pai Terbong bukan Sungai Pinang. Daripada Pai Terbong pergi Taiping 8 jam. Maknanya tahulah siapa rider dia. Tahulah. 8 jam. Masuk gear tak lepas. Maknanya bukan masalah kenderaan tu. Masalah pembawa dia. Kereta hebat, jalan terampak, tapi tak sampai ke Tuhan. Ibadat, hak nama dia semayang, hak nama dia puasa, hak nama dia jihad, nama dia zikrullah, nama dia baca Quran. Takat-takat nama yang saya sebut ni yang kita kenal lah. Berapa lama dah kita pakai dah dalam hidup? Puluh tahun. Sampai dah kita pada Tuhan. Sesak ke jalan? Jalan menuju Tuhan ni sesak ke? Tak sesak. Tapi jiwa kita gementang tak dalam buat ibadat? Tak juga. Bila kita sebut nama Tuhan, nama-nama yang sebesar ini, kita kata Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annaka wahidul ahadus samad. Pintu langit boleh terbuka, tapi jiwa kita tak rasa apa-apa. Kenderaan yang begitu dahsyat, tapi pembawa dia bermasalah. Kalimah tu tak naik jumpa Tuhan.
Semayang kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai tak dekat Tuhan semayang kita, puasa kita apa. Tengok ikhwan, satu. Ada orang, dia buat ibadat. Dia buat ibadat. Ini kita nak tengok kekuatan kita. Kan kekuatan kita. Saya naik motor daripada sana, saya main rumah sini 2 jam setengah. 4 kali saya berhenti rumah belakang. Sahabat Roy bawa motor daripada rumah pergi Cameron. Berapa jam? 2 jam. Sampai atas. Saya baru sampai Tasik Gelugok. Sungai Pinang, Tasik Gelugok. Berhenti. Kena ayak, sambung balik. Sampai motor, saya naik motor sampai rasa kaki panas. Bukan Sungai Pinang, minta maaf, Teluk Bahang. Berteluk Bahang, saya balik sini 2 jam setengah. Sampai tidur tergentam. Tak boleh lah. Rasa tulang belakang tu dah tak bengkok lurus ya. Kalau bagi motor yang sahabat Roy naik tu, saya tak tahu hasil pergi mana. Saya baru tahu nak angkat motor sahabat Roy tunjuk. Motor besar bukan boleh angkat kod depan. Dia kena angkat. Kan kita nak tolak dia kan. Dia kena angkat kod belakang. Kalau kita angkat kod depan, boleh lurus kita punya semua bawah saya terkeluar. Dia ada cara punya angkat kod belakang. Oh subhanallah. Sekarang ni ikhwan, ada orang buat ibadat. Kita tengok kekuatan kita dalam melakukan ibadat. Apa dia ikhwan? Ada orang masa dia ibadat, dia ni orang bagus. Orang yang, kita lah. Mencintai ibadat, suka dengan ibadat, puasa sunat, sembahyang sunat, zikir, tilawatul Quran. Semua dia buat. Datang haji, dia umrah, dia sedekah, dia apa semua. Namun, selama dia melakukan ibadat itu, dia hanya mencintai ibadat tu saja. Bila kata apa-apa fadilat yang ada dalam ibadat, dia buat. Dia mencintai ibadat. Namun, hati dia adalah hati yang tidak sanggup berkorban untuk Tuhan. Tapi dia ahli ibadat. Dia dipanggil dengan nama ubad. Ubad. Orang yang bertekun dalam ibadat. Dia semayang, dia puasa. Dia pakai semua benda ni nak menuju Tuhan. Namun, hati dia tidak berani mengambil apa-apa risiko untuk berpisah dengan dunia. Tak berani ambil. Dia tak berani pun kata di mulut dia, dunia tu hina. Dia tak berani. Dia tak berani pun sebut di mulut dia, akhirat lebih baik daripada dunia. Dia tak berani sebut. Tapi dia pencinta ibadat. Dia pelaku ibadat. Semua ibadat dia buat. Fardu dia buat. Sunat dia buat. Tapi hati dia tak berani nak meninggalkan dunia semata-mata kerana Tuhan. Artinya, dia memiliki kenderaan yang begitu hebat, tapi dia adalah pembawa yang sangat lambat. Sepatutnya dia dah sampai dah ke Tuhan. Tapi dia tak sampai. Hati dia tak sampai. Ibadat dia sampai. Dia dah menghadap Kaabah dah sembahyang. Dia dah umrah dah. Dia dah diukuh dah. Dia dah melontang dah. Dia dah rasa macam-macam dalam suasana ibadat. Tetapi dia tidak memiliki hati yang kuat untuk mempercayai akhirat lebih baik daripada dunia. Maka ibadat yang nak melahirkan cinta dan redha Tuhan tak akan dapat untuk orang hati yang macam ni. Dia ini masih dianggap sebagai orang yang baru meletak sebelah kaki di jalan menuju Tuhan. Bermakna dia belum start apa-apa lagi. Kerana tempat pertama Tuhan akan redha adalah pada hati manusia, bukan pada tubuh badan manusia. Tempat pertama Tuhan nak pandang kita, dan dengan pandangan tu dia redha kita. Dia pandang di mana? Hati kita. Dalam hati kita ni, padat tak kita sanggup berkorban untuk Tuhan? Berani tak kita ambil risiko itu? Berani tak kita kata kat diri kita apa yang Tuhan kata?
Tuhan kata dunia tercela, akhirat lebih baik. Dunia akan binasa, akhiratlah yang kekal. Berani tak kita kata lagu tu? Kita belum berani lagi. Bahkan apatah lagi untuk meninggalkan habuan dunia, memburu akhirat. Jauh takkan jadi. Ini dipanggil ubad. Orang yang kelazatan dia hanya ada pada ibadat yang zahir, tapi jiwa dia tak ada apa-apa. Yang kedua, satu orang ikhwan, dia melakukan ibadat kepada Allah. Dia melakukan ibadat kepada Allah. Semayang, dia puasa, sama macam orang yang pertama. Tapi dalam dia melakukan ibadat itu, dia terjumpa dengan satu hidayah Tuhan. Apa dia? Keberanian hati dia berjuang untuk mendapat akhirat. Dia dapat petunjuk itu. Dia berjuang habis-habisan. Tuhan bagi kat dia rezeki, Tuhan bagi kat dia nikmat, semua ni Tuhan bagi. Dia berjuang sungguh-sungguh, nak hati dia nak menuju Tuhan. Mulut dia berani kata, dunia tidak ada makna, akhiratnya lebih baik. Dan kalau Allah uji dia, hilang dunia dia, dia berani ambil risiko itu semata-mata untuk membuktikan Tuhan Maha Benar. Orang ini dikatakan kenderaan dia sama dengan kemampuan dia. Bermakna dia dapat kenderaan yang baik, dia adalah pemandu yang baik. Dia satu orang yang hati dia terikat dengan akhirat. Dan dia satu orang yang melarikan diri daripada semua sebab-sebab yang melalaikan dia menuju Tuhan. Dia elak. Walaupun masa dia elak tu, dia rugi dunia, dia berani ambil risiko tu. Sebab hati dia pegang Tuhan. Hati dia pegang janji Tuhan. Tuhan kata rezeki dia ada, rezeki dia ada. Berhimpun semua umat nak bagi mudarat pada dia. Kalau Allah tak izin, mudarat tu tak jadi, dia pegang yang tu. Hati dia berani pegang dan dia berjuang untuk dapat pegangan itu. Maka kenderaan dia sama mampu dengan kemampuan dia. Dan dia lebih laju daripada kawan yang pertama tadi menuju Tuhan. Dia cepat tangkap apa Tuhan bagi tahu kat dia. Air mata dia mudah mengalir. Dia sanggup untuk mendapatkan keampunan Tuhan. Dia jual habis perkakas dunia dia. Dalam Baqarah, dalam Al-Ankabut, Allah buat contoh-contoh macam ni. Tentang Allah kata, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Sebahagian manusia, mereka menjual diri mereka untuk memburu keredaan Tuhan. Dia jual diri dia. Bukan kata harta dia ada. Dia jual diri dia. Kalau dengan dia jual diri dia, dia boleh dapat redha Tuhan. Hati dia cekai dan mampu. Dia dengan meluju lajunya, meluru lajunya, dia pergi kepada keputusan itu. Subhanallah. Dalam Taubah, Allah Ta'ala kata, Inna Allah ashtara minal mu'minina bi'amwalihim wa anfusihim bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli harta orang beriman, nyawa orang beriman, dan Tuhan nak bayar dengan syurga. Laju dia pergi ke Tuhan. Dia tak peduli harta dia hilang, dia tak peduli nyawa dia hilang, semata-mata untuk Allah. Bukan semata-mata untuk dunia. Adapun kawan yang pertama tadi, dia tahu akhirat betul, tapi untuk berpisah dengan dunia, dia tak mampu lagi. Dia bayar zakat, bukan dia tak bayar zakat. Dia sedekah, bukan dia tak sedekah. Tapi jiwa dia nak bagi tahu kata akhirat lebih baik daripada dunia, dia tak kuat. Bila Allah uji dia sesuatu dengan dunia, dia sakit. Dia rasa pedih. Dia rasa berat ujian ni. Dia mula mengharapkan Tuhan. Doa-doa dia puji Tuhan. Dia bukan tak puji Tuhan, dia puji Tuhan. Tetapi tujuan dia puji Tuhan tu supaya Tuhan settle problem dia. Bukan kerana dia nak puji Tuhan. Tapi berbeza kawan nombor dua ni. Orang nombor dua ni dipanggil zuhad.
Orang yang bertarung mendapatkan akhirat. Dahsyat orang ni. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perjuangan mereka ini, Allah kata, Allah buka jalan kat dia. Orang yang pertama melihat orang yang kedua ni punya kecekalan hati, dia pelik. Dia pelik. Macam mana kawan ni? Macam mana kawan ni? Macam mana kawan ni boleh buat lagu ni? Dia, kawan yang pertama tadi, dari segi susah, dari segi kehilangan urusan dunia, dia tak boleh. Pasal dekat dia benda tu terlalu berat. Tak ada duit ni kira benda leceh. Tak ada duit ni kira benda leceh. Kawan hak nombor 2 tadi, tak ada duit, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha Kaya. Kawan hak pertama, nak dapat jiwa yang kita kata i'timad, jiwa yang pegang lagu tu, dia tak boleh lagi. Dia tak dapat lagi. Tapi dia tahu Allah Ta'ala itu adalah Ar-Razak. Kawan nombor 3. Dia ni siapa, ikhwan? Kawan nombor 3 ni jiwa dia lain sikit. Lain macam. Lain macam mana? Lain macam dia ni jiwa dia lain sikit. Dia dah sampai pada peringkat dia tak takut dengan cabaran. Kerana dia mempunyai suatu keyakinan yang tinggi bahawa tak ada benda boleh pisahkan dia dengan Tuhan. Tak ada. Hang letaklah duit, hang letaklah apa, tak ada benda boleh kacau aku dengan Tuhan. Dia tak lari daripada cabaran. Hak kawan nombor 2 tadi, dia tak mana ada benda boleh menghalang dia ke Tuhan, dia lari. Kawan ni tak lari. Sebab dekat dia, tak ada benda boleh memutuskan hubungan dia dengan Tuhan. Orang ini dipanggil Al-Arifun. Orang yang dahsyat. Jiwa dia cekal. Jiwa dia benak-benak gantung dekat Tuhan. Al-Arifun. Subhanallah. Siapa menyanyi lagu tu? Telah ku katakan padamu, hanya kuasa Tuhan saja dapat memisahkan kita. Yusniza Husin. Oh, orang lama. Saya pun orang lama. Yusniza Husin. Dia menyanyi dengan M. Nasir. Telah ku katakan kepadamu, oh sayang, hanya kuasa Tuhan dapat memisahkan kita. Penyanyi itu Arifin. Dahsyat dia. Untuk saya cerita lah. Siapa boleh pisah kita? Tak ada. Dia tak takut dengan cabaran. Orang yang nombor 2 tadi kita panggil Zuhad. Kalau kita suruh dia jadi imam, kita bagi dia jadi qadi, bila dia rasa benda tu boleh melalaikan dia, dia tak mau jawatan tu, dia belah. Dia tak bagi kat orang lain, saya tak mau. Bila dia nampak benda tu boleh ganggu dia dengan Tuhan, dia elak. Kawan nombor 3 ni dah. Hang bagi apa pun kat dia dalam dunia. Kerana jiwa dia kuat. Mana boleh ada benda dalam dunia ni yang bagi pisah aku dengan Tuhan? Tidak ada. Pertarungan dia luar biasa. Maka dia telah sampai pada Tuhan lebih daripada yang 2 tadi. Dia memiliki kenderaan yang bagus, dia pembawa yang bagus, dan dia sampai di tempat yang dia nak pergi. Oh, subhanallah. Kita, ikhwan, dalam kita buat ibadat ni, rupanya ibadat yang kita lakukan ini, dia ada hala 7 dah kena pergi. Semayang, puasa kita hari-hari ni, dia ada hala 7 kena pergi. Yang mana? Kecintaan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Cinta Tuhan dan redha Tuhan. Ya. Kita renung kehidupan kita ni, ikhwan. Cakap-cakap yang kita duduk hidup ni, ada tak dalam hidup kita ni, kita rasa sakit, terlalu sakit kalau kita diuji dengan dunia ni. Duit tak ada, sakit sikit kesihatan, kita rasa macam apa? Hopeless. Kita jadi macam, apalah aku
Aku pindah aku. Pasal apa? Pasal menega bulan tu tak naik. Dia rasa cemas. Dia rasa Tuhan ada, bukan Tuhan tak ada, tapi Tuhan tak boleh buat apa kot. Dia lagu tu. Dia tak kata, tapi dia punya risau, gelisah dia, macam Tuhan tak buat sesuatu kat dia. Macam kalau dia baca doa, Tuhan macam tak mau dengar. Tuhan ni macam pekak. Tuhan kata, kau minta aku nak bagi. Bila dia susah, dia gabra, dia raplah, dia risau, dia gelisah, dia layan perasaan dia tu. Dia buat macam dia tak boleh keluar daripada masalah tu. Sedangkan dia semayang, dia puasa. Kalau kita duduk di tempat tu, ikhwan, maka Allah bagi petunjuk kepada kita. Kenderaan kita bagus. Kita bukan pembawa yang baik. Kita kena ubah diri kita. Kita kena ubah diri kita. Jantung kita kena ubah. Rasa kita kena ubah. Kita kena ubah cara semayang kita. Niat semayang kita. Bukan ubah luar jadi asal. Dah, niat semayang tu. Nawaitu kita semayang tu. Kita bersihkan niat kita kepada Allah. Kita baca doa. Kita minta Allah tolong hati kita. Kuatkan hati kita. Supaya semayang ni menjadi satu kenderaan membawa kita kepada cinta dan redha Allah. Imam Ibn Qayyim kata dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah, apa dia kata? Sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Apa dia? Sesuatu yang menolak kesengsaraan di masa depan. Itu bahagia. Bahagia, yang kata bahagia ni apa? Saat yang bahagia datang sekejap saja. Betul ya, Ustaz Nan? Amboi. Buat perang tetap amboi kau perangai tetap amboi. Nampak betul darah ayat hitam. Aku tak tahu. Layanlah tu lah sikit. Aku tak tahu. Sa'adah, kebahagiaan, mutmainnah, ketenangan, kebahagiaan. Apa dia? Itu adalah sesuatu yang menyelamatkan kita sengsara di masa depan. Itu bahagia. Macam orang kata, alhamdulillah ni saya bahagia. Itu orang yang belum tahu makna bahagia, tapi dia sebut bahagia. Bahagia takkan disebut bahagia kecuali dia boleh tolak dua benda. Hazan dan khauf. Itu bahagia. Quran selalu guna perkataan ni. Kan Quran sebut orang tu nak masuk syurga kan? Lepas tu Quran kata, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah kata tak perlu takut dan tak perlu sedih. Tanya pada orang takut, apa erti bahagia? Orang takut tak tahu makna bahagia. Tanya pada orang sedih dan duka cita, apa makna bahagia? Dia tak tahu. Manusia takut apa? Manusia takut memikirkan benda depan nak jadi apa. Seorang yang kalau kes dia ada dibahas di mahkamah bagi bulan depan nak bercara. Hari tu pelan dekat, dia takut. Apa nak jadi dengan dia? Dan dia sedih. Sedih ni biasa untuk apa? Untuk benda yang dah lalu. Dia fikir, oh sedih. Kok jadi lagu tu? Bahagia adalah sesuatu yang menolak kesengsaraan di masa depan. Dia tolak sedih, dia tolak takut. Itu bahagia. Bahagia itu. Maka di mana kita nak cari yang tu? Kata Imam Ibn Qayyim, sesiapa yang melakukan ibadat kepada Allah dan ibadat itu membawa dia bahagia, maka dia adalah ahlus sa'adah. Di akhirat nanti, ketika ditimbang sembahyang dia tolong dia bahagia. Dia bahagia. Dia sembahyang, bila Allah Ta'ala, dia buat ibadat semua, Allah Ta'ala uji dia sikit dalam dunia, dia jadi gelisah, maka dia tak bahagia. Maka nanti hari akhirat, dia tak akan lepas daripada duka cita dan takut. Maka macam mana kita nak buat
supaya ibadat yang kita lakukan ini ikhwan, dia bagi kepada kita kebahagiaan akhirat. Maka Allah kata, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Itu bahagia. Dalam surah Fatir, Allah cerita, bila ahli syurga sampai depan pintu syurga, benda pertama keluar di mulut dia apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kepada kami rasa sedih dan gelisah, ya Allah. Tengok-tengok syurga, dia bahagia. Cabut sedih dah, habis hilang. Itu orang bahagia. Dan hanya ibadat saja boleh buat kita bahagia masa depan. Di dunia ni kita menangis. Ya, biasa. Itu belum tahu kata dia sedih. Dunia ni kita gelak. Itu belum tahu kata dia bahagia. Tapi akhirat, syurga, tidak ada menangis-menangis. Semua tempat gelak, senyum. Yang akan menangis di sana cuma satu aja. Orang-orang yang melihat neraka. Ikhwan, bila kita nak bawa ibadat kita ni, kita guna bahasa apa? Kita nak apa itu? Nak repair. Kita bukan repair semayang. Semayang macam tu lah. Kita nak kena repair apa? Diri kita. Diri kita. Supaya kita dah cantik dah. Kita ni duduk semayang. Kita dah bagus dah. Berbanding dengan kawan-kawan yang kita kata hawak-hawak ni. Alhamdulillah lah. Kita bukanlah bagus sangat. Memang takat-takat lagu, muka-muka lagu ni, Allah bagus banyak. Nah, loh. Ni bukan kata bagus banyak, Allahu Akbar. Barunya bagus lah. Ya Allah. Nak cari mana ni? Ikhwan, kita nak, itu jiwa kita nak repair. Satu. Ikhwan, tengok. Satu. Tak ada jalan. Melainkan jalan cara kita nak repair diri kita supaya kita memiliki ibadat yang berkuasa tinggi, laju, membawa kita berjumpa Tuhan. Satu, kita mesti menuntut ilmu. Tak ada jalan. Kita tuntut ilmu. Dan saya pun tak payah nak terang dah kelebihan tuntut ilmu tu macam mana. Tetapi satu benda yang kita kena tahu apa dia? Ilmu itu apa dia? Idraku syai'an idrakan jaziman. Ilmu bermakna mengetahui sesuatu dengan cara yang jelas dan tepat. Itu ilmu. Bukan meneka-meneka. Jelas dan tepat kita dapat. Itu ilmu. Kita tahu idrakan jaziman. Kita mengetahui dengan cara yang jazam. Bukan dengan cara yang apa? Sama-sama, ya ke ada jazam. Dan kita dalam usaha menuntut ilmu ni ikhwan juga tak senang. Kita bekerja keras. Kenapa? Kerana ilmu ada kelebihan. Dia bawa tuan dia memudahkan seluruh jalan tuan dia untuk sampai ke syurga. Itu ilmu. Dia ilmu apa ni ikhwan? Dan tu boleh bayang ilmu nak pimpin kita. Dia pimpin macam mana? Dia mudah semua urusan kita sampai masuk syurga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pasal itu masa kita menuntut ilmu. Antu tu saya kata ilmu, antu cuba bayang. Kita ada anak, kita dah besar pula, kita dah tua. Anak dah besar. Anak tu duk bela kita lah ni. Elok dia bela kita. Orang pakat tengok, orang kata, ya Allah bagusnya. Anak hang belah hang, elok no. Dia jaga hang. Dia letak hang duduk sorang-sorang. Dia tak bagi hang duduk sorang-sorang. Dia ambil kita pergi letak rumah dia juga. Dia pergi ambil tukang gaji, jaga kita. Dia tak mau kita hilang daripada mata dia. Dia tak mau. Walaupun duduk area kepala batas sekali ni, dia tak mau. Dia mau duduk serumah dengan dia. Dia nak tengok muka ayah dia, muka mak dia. Kita tengok orang dapat lagu tu, kita kata apa? Ya Allah. Satu benda kita mahu tahu. Sebelum bapa tu dapat anak lagu ni, macam mana bapa tu didik anak tu? Dia lepas anak tu lagu tu, anak balik pergi 3 hang balik, anak baca buku hang baca, tak mau baca sudah.
Musim Faizah nak tengok TV sampai pukul 4 pagi pun nak tengok pi. Agak-agak dia bela anak dia ke mana? Dia mesti susah nak bela anak dia. Baru dia dapat fadilat anak lagu tu. Ikhwan, ilmu akan tolong kita. Mudah semua urusan di hari akhirat. Agak-agak macam mana kita jaga ilmu tu. Kita main mengaji, kita buka kitab, kita lena. Ilmu tu, yang tu nak tolong kita. Sama macam anak. Pejam mata, baik pergi kat anak nak jadi apa, ceramah. Buka-buka mata anak besar. Anakku Zazali. Bapak yang bersalah semua ni. Bapak cuma tahu kisah Rokiah lagi. Kisah Zainab, bapak tak tahu. Bapak cuma Allah Zazali. Bapak tahu satu kisah je. Bapak dia buat ramai pula. Ghazali gangster. Ilmu. Masa kita belajar, kita tak ada niat yang betul. Kita tak tunjuk kesungguhan, kecerdasan kita, kesungguhan kita, ketekunan kita, bekal kita. Kita punya masa lama kita belajar. Kita kawan dengan guru-guru kita. Kita hafal, kita menulis, kita ingat, kita mujahadah, kita struggle, kita challenging dengan ilmu ni. Esok, ilmu tu tolong kita sampai masuk syurga. Untuk ubah diri kita, no road and no jalan. Kita kena ambil jalan ni. 1, 2. Jalan apa ya kawan? Untuk kita repair diri kita, jalan istighfar dan taubat. Kemungkinan halangan-halangan yang kita hadapi ni kerana dosa kita. Kita tak sanggup ambil risiko dalam dunia kerana akhirat. Itu satu dosa. Kita disuruh istighfar dan taubat. Dan istighfar dalam taubat ni besar ganjaran dia. Syurga juga Tuhan nak bagi. Tetapi benda paling susah dalam taubat ni apa dia? Menyesal. Menyesal paling susah. Dia tak boleh buat-buat. Drama boleh buat. Menyesal tak boleh buat. Kita dah buat. Kalau tak boleh menangis pun, buat-buat macam menangis. Tak jadi. Bahrud dumu', lenangan air mata tu. Dia keluar sendiri. 3. Apa dia ikhwan? Awamiq. Apa dia? Kita kena berani menghadapi ujian Allah. Kerana kita nak sampai pada Allah. Kita akan diuji dengan dunia, dengan manusia, dengan syaitan, dengan nafsu kita, dengan harta benda, dengan panjang angan-angan. Semua ni kita kena redha terima. Dan kena buat keputusan yang tepat. Allah yang kita pilih, bukan benda-benda ni semua. Keempat, ikhwan. Apa dia? Dia kata awarid. Awarid ni apa dia ikhwan? Benda-benda yang bersifat nikmat. Dia mai pada kita, tapi dia kacau hubungan kita dengan Tuhan. Macam rezeki, banyak sangat. Kesihatan, kesibukan. Kita kena bersedia untuk itu. Itu jalan dia. Bila kita nak jumpa dengan Tuhan, kita nak pergi kepada Tuhan, benda ni semua nanti mai kacau kita. Rezeki banyak mai. Tapi pelan kita dapat rezeki, tengok-tengok, duk pikul lain. Bukan tak buat benda baik. Benda baik semua buat. Benda jahat tak buat. Tapi hati kita dah kelai dah. Hati kita dah tak sedap dah dengan akhirat. Duk nampak dunia ni paling seronok. Dia bagi sibuk. Mulut kita sibuk manja. Sibuk. Lepas sibuk. Lepas sibuk. Tired. So tired lah. Saya tired lah. Di mulut ni, sebut aja pasal Tuhan. Sibuk, letih. Sibuk, letih. Tak ada masa. Dengan apa? Dengan nikmat Tuhan. Dengan kesihatan. Dengan keluasan. Allah bagi ujian. Lagi satu apa dia? Bawahis. Bila kita duk buat ibadat menuju Tuhan, Tuhan uji kita dengan bawahis. Apa dia? Kebosanan. Dia main satu masa, dia jadi Allah. Pakaian dia jadi lagu tu. Dia bosan nak pakai akhlak yang baik.
Dia bosan nak baik sangka pada Tuhan. Dia bosan nak sabar. Dia jadi cemuih dah. Cemuih. Tapi semayang dia semayang macam biasa. Dia tak buat benda-benda haram ni semua, dia tak buat. Dia ahli ibadat. Tapi jiwa dia duk bertukang. Duk bertukang. Bila orang tanya kat dia, Tuan, apa resepi kejayaan Tuan? Benda mula dia sebut, kerja mau keras. Otak mau geligar. Ni kita duk pergi semayang, duk pergi minta doa pada Tuhan, tapi satu usaha kita tak buat, siapa nak bagi? Dia mula cakap ke Tuhan benda yang tak elok. Benda tak elok. Kata Syekh Sya'rawi. Apa kata Sya'rawi? Dia kata, hang carilah orang paling kaya dalam dunia. Hang cari dia. Hang tengok macam mana kaya dia. Nescaya hang akan dapati usaha dia, fikiran dia yang membantu kekayaan dia tak akan lebih daripada 40%. 60% adalah apa yang Tuhan takdir untuk dia. Tapi kenapa manusia bila dia senang, dia sihat, Tuhan dia tak boleh sebut. Kata, pakcik, berapa umur? Saya 85. 85? Pakcik boleh naik tangga lari lagu tu tak ada tongkat? Saya pergi gym. Saya duk makan ni. Kita nak kena jaga kesihatan. Pasal apa? Kita tak boleh. Cukup mau tidur. Ni macam mereka ni kan. Mereka bukanlah saya nak kata apa. 4 pagi dah bangkit semayang tahajud. Kita tak boleh lagu tu. Kita tidur mau cukup. Apa jadi pada dia? Dia tak sedang. Apa dia kena? Kebosanan hati dia nak apa? Import ke ekspor? Keluarkan. Ekspor lah. Kami tidak ada import lah. Kami ekspor dia. Hati ni nak supply kalimah puji Allah, hati bosan. Dia tak sebut bosan, tapi ulama tarbiyatul nafs bagi tahu pada kita, bila manusia mendahulukan kelebihan diri dia dalam usaha dia, bila orang tanya apa-apa, dia sebut diri dia dulu dan dia kemudiankan Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah bagi sekeping hati yang bosan untuk puji Tuhan. Kerana kalimahnya keluar di mulut dia daripada hati. Dia keluar spontan, bukan dia baca skrip. Dia bukan baca skrip. Kata pakcik, macam mana bela anak boleh berjaya ni? Dia bukan baca skrip. Dia bukan duk fikir, apa aku nak kata, dia ni nak test aku ni, aku sebut nama Tuhan. Tak, bukan lagu tu. Dia halun nafsi, tingkah laku hati dia respon terus sebab dia nampak Tuhan. Dia kata, tak, benda ni semua anugerah Allah. Allah kalau bagi semua orang dapat lah. Takat saya nak buat apa, dia kata. Saya buat macam sahabat buat jugalah, saya baca doa, suruh mereka belajar. Tapi betul-betul Allah yang susul hidup mereka. Saya syukur banyak-banyak. Allah bagi hati dia tak bosan puji Allah. Dan orang yang nak repair hati dia, dia kena tengok apa ya kawan? Dia kena tengok syukur daripada Allah. Syukur daripada Allah dia kena tengok. Banyak mana nikmat Tuhan bagi, banyak mana nilai syukur. Bukan banyak kuantiti syukur, kualiti syukur. Makan Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu kuantiti, kualiti. Ikhwan, untuk semua benda di atas ni, kita perlu 3 benda nak ubah diri kita. Yang kata ilmu, taubat, kita nak kena berani rintangan, nak kena hadapi, kita nak kena jaga segala nikmat-nikmat yang masuk yang boleh memesongkan kita dari Tuhan, kebosanan dalam bentuk ujian hati, nilai kesyukuran, semua ni ikhwan, dia adalah pekakah-pekakah yang boleh buat hati kita berubah. Tapi kesemua ni ikhwan, dia memerlukan 3 benda asas besar. Apa dia yang pertama? Dia memerlukan seorang yang mursyid untuk bimbing dia. Seorang yang dia boleh minta nasihat. Maybe kawan dia, maybe siapa-siapa
yang mursyid, yang bila dia berlaku kekeliruan jiwa, dia boleh minta nasihat orang tu. Dia tak pergi seorang-seorang. Kalau dia pergi seorang-seorang, dia tak boleh menilai kualiti sembahyang dia. Dia tak boleh. Mursyid. Kita baca Quran pun kena ada mursyid, betul tak? Kalau tak ada mursyid, betul lah baca kita. Mursyid ni bermakna pembimbing. Mungkin guru, mungkin kawan-kawan, mungkin suami, siapa-siapa. Ya, Ustaz Nam boleh jadi mursyid saya, Abeli, Mamang, Udin, semua boleh jadi sahabat-sahabat. Bila saya rasa macam hanyut sikit, saya pergi jumpa sahabat. Ha? Siapa dia? Zahid, sahabat Zahid. Ha. Nampak saya hanyut sikit. Tak sikit lah, banyak jugalah kan, nampak hanyut. Kan? Sahabat tengok saya hanyut. Sahabat mendekati saya dan memberi bimbingan. Itu mursyid. Mursyid ni bukan kena janggut panjang, keturunan Nabi pula, naik flight main pula kat kita, nombor 39 pula. Dah, itu bukan mursyid. Nanti nak baca lagu pula. Mursyid ni siapa-siapa boleh jadi mursyid. Dua apa dia ikhwan? Memerlukan suatu ijtihad hati yang sungguh-sungguh nak teroka jalan tu. Dia kena ada ijtihad hati, kesungguhan hati nak mengubah diri dia. Dan yang ketiga, dia perlu apa ikhwan? Dia perlu doa yang tidak putus-putus kepada Allah. Dia doa lagi, dia baca doa lagi, dia memerlukan bimbingan Tuhan, baca lagi sampai Allah kabul doa dia. 3 benda ni diperlukan. Untuk apa ikhwan? Untuk ubah diri kita. Kita sembayang, tapi kita takut kehilangan dunia. Kita jadi satu orang yang takut dengan dunia. Bila main duit, kita lari. Ini orang jauh lebih baik daripada orang lain. Tetapi ada orang yang ketiga, dia dah tak takut dengan cabaran. Sebab apa? Untuk dia, tak ada benda boleh menghalang aku dengan Tuhan. Aku tidak akan letak Tuhan di tempat nombor 2. Dan itu ikhwan, bukan semalam mengaji. Sampai kita mati esok, perjuangan. Itulah ikhwan, hasil daripada tajuk yang kita baca pada malam ni. Apa dia ikhwan? Allah bagi pada kita kalimah yang boleh mengubah nasib kita, boleh mengubah hidup kita. Doa kita naik ke langit tanpa hijab. Tapi cuma tinggal masa kita baca tu, jiwa kita di mana. Kita nak Allah Ta'ala terima doa kita ni, tapi kita takut risiko dunia, takut Allah uji tu berat, takut Allah uji ni berat. Maka kenderaan kita best, kita pula bermasalah. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita tengok bab yang baru. Penulis kata bab zikir sesudah solat. Baru masuk zikir lepas sembahyang. Habis dah bulan Maulud, baru kita masuk. Dia nak ajak kita ikhwan lepas sembahyang ni nak baca apa. Tengok nanti macam mana kita sambut Maulud Nabi ni berapa puluh kali dah. Zikir kita lepas sembahyang sama tak dengan Nabi? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.